Langit ada bintang-bintang. Bintang-bintang ni nampak di waktu malam. Cahaya dia, cahaya bintang waktu malam. Ashabi kan nujumi, riwayat dari Jabir. Ashabi kan nujumi, para sahabat tu seperti bintang-bintang. Bintang-bintang ni kalau waktu malam di langit bercahaya. Nabi SAW diibaratkan seperti bulan purnama. Bulan purnama kan. Bulan purnama tengah malam lebih bercahaya lah. Dikelilingi bintang-bintang. Bintang-bintang di langit. Nabi sebut ashabi kan nujumi, riwayat dari Jabir. Para sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Bi ayyihimu iktadaitum ihtadaitum. Siapa pun di antara mereka iktadaitum, kamu ikut mereka. Siapa-siapa ni kamu pilih nak ikut mereka. Pilih mana satu para sahabat yang baik tu, kamu pilih nak ikut mereka. Ihtadaitum, nescaya kamu mendapat petunjuk. Para sahabat itu seperti bintang-bintang di langit. Siapa saja di antara mereka yang kamu ikut mereka, kamu akan mendapat petunjuk. Ini kelebihan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi bagaimana Ubaidullah bin Ziyad dengan kata-katanya yang biadab terhadap sahabat Nabi A'idh bin Amru radhiyallahu anhu yang dianggap tak terkenal. Para sahabat baginda SAW adalah merupakan orang yang pernah melihat Nabi SAW dan beriman dengan baginda SAW dan juga risalah yang dibawa oleh baginda Muhammad SAW. Mereka merupakan generasi terbaik yang mendapat didikan terus daripada Nabi SAW. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf kedudukan dan gelaran Allah redha ke atas mereka. Kan para sahabat disebut radhiyallahu anhu, laki-laki, perempuan radhiyallahu anha. Ramai radhiyallahu anhum. Kalau perempuan ramai radhiyallahu anhunna. Kalau dalam khutbah Jumaat tu, khutbah negeri Johor, khutbah kedua. Lepas kita berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kita doa? Kami memohon kepada khalifah-khalifah Rasulullah. Lebih kurang begitulah. Masa itu sebenarnya dah mula kita mengaminkan doa. Kalau orang lelaki pergi solat Jumaat dengar khutbah, kita biasa amin masa bila? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Baru kita sibuk nak amin. Sepatutnya amin masa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita ikut selawat itu. Kemudian kita mengaminkan kepada, kami memohon kepada khalifah-khalifah Rasulullah. Tu kita dah amin-amin. Penat Bilal kadang sebut radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhunna, radhiyallahu anhum. Tu doa. Amin, kita mengaminkan tu. Mengaminkan Allah redha mereka. Barulah kita setelah itu kita berdoa, ambil barakah dengan kita mengaminkan mereka, golongan terdahulu, golongan terbaik, golongan kekasih-kekasih Allah yang dekat dengan Allah. Mudah-mudahan barakah itu doa kita sampai. Tapi kita tak endah bila disebut nama-nama para sahabat Nabi, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه
wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan, menolong agama Allah, menegakkan agama Allah, Islam sampai ke kita, dari orang-orang muhajirin dan ansar, orang yang berhijrah dan orang yang memberi bantuan kepada orang yang berhijrah, iaitu golongan al-ansar, muhajirin dan ansar, sahabat Nabi. Dan orang-orang yang menuruti jejak langkah mereka dengan kebaikan, iman dan taat, Allah redha akan mereka dan mereka pula redha kepada Allah. Allah redha mereka. Allah redha. Redha ni apa? Allah terima mereka. Allah redha mereka. Allah terima mereka. Kita ni kalau dah jadi golongan yang Allah redha, macam mana? Ini secara jelas Allah redha kepada mereka. Serta dia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang hakiki. Di mana Syekh Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsirnya menyebut bahawa ayat ini memberi maksud Allah Subhanahu wa taala meredai keislaman dan keimanan para sahabat. Allah menerima amal ketaatan mereka dan mengampunkan kesilapan mereka. Dengan adanya mereka, Islam terus menjadi mulia dan musuh-musuh dari kalangan orang musyrikin dan ahli kitab dapat ditundukkan. Allah redha terhadap mereka dengan diberikan nikmat agama dan dunia. Allah selamatkan mereka daripada kesyirikan, memberikan hidayah dari terus tersesat. Allah muliakan mereka dan menjauhkan mereka dari kefakiran. Disebut dalam tafsir Al-Maraghi. Di dalam riwayat-riwayat hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sering kali menyebut kelebihan-kelebihan para sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam riwayat Al-Bukhari, hadis sahih daripada Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berada di kurunku, para sahabat. Sebaik-baik manusia, manusia yang ada pada kurun aku, para sahabat. Aku dan para sahabat. Ini sebaik-baik kurun. Kemudian orang yang menuruti mereka, kemudian orang yang menuruti mereka, boleh sebut tabi'in dan tabi' tabi'in. Nak sampai peringkat tabi'in, tabi' tabi'in pun lagilah. Nak para sahabat lagi-lagilah. Ini dia. 3 kurun kan. Kurun Nabi, para sahabat, kurun tabi'in. Tabi'in ni tak sempat jumpa Nabi, tapi sempat dengan para sahabat. Rezeki para tabi'in ni sempat dengan para sahabat. Termasuk Ubaidullah bin Ziyad. Tak betul ditegur, dia ASN dia. Tapi Ubaidullah bin Ziyad sekurang-kurangnya bersama juga, sempat dengan sahabat walaupun macam tu. Kita lagilah. Kemudian tabi' tabi'in, tak sempat dengan sahabat tapi sempat dengan para tabi'in. Seterusnya ilmu Islam berkembang. Dari siapa sampai ke Rasulullah. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis sahih. La tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Artinya, janganlah kamu menghina para sahabatku. Jika ada salah seorang dari kamu menginfakkan emas sebanyak bukit Uhud, maka tidak akan sama dengan segantang atau setengah gantang yang diinfakkan oleh mereka, para sahabat.
Para sahabat ni infak harta segantang atau setengah gantang. Dengan nilai kita satu bukit Uhud emas kita sedekah. Jangan kita aksen sangat zaman ni. Aku sedekah banyak, sedekah ni. Berjuta-juta habis. Sepenuh bukit Uhud, gunung Uhud, bukit Uhud, sepenuh emas kita sedekah pun nak lawan para sahabat baginda SAW segantang atau setengah gantang emas, segantang atau setengah gantang yang diinfakkan, tak lawan kita. Nilaian dia, maksudnya apa? Ikhlas mereka itu, ikhlas mereka tu kita tak boleh tanding. 10 sen mereka beri, nilai kita berjuta kita bagi pun tak sama. Kalau nilai banyak kita bagi, sebab pengorbanan mereka, ikhlas mereka, pengorbanan mereka ni kita kena faham, pengorbanan yang mereka beri. Dalam bab sedekah ni dia bukan kira siapa beri paling banyak, nilai yang diberi itu banyak, bukan dilihat kepada nilai yang diberi paling banyak, tapi apa yang kita beri, apa yang kita korbankan, tu maksudnya. Macam contoh apa? Seorang yang pendapatan dia 1 bulan 20,000. Dia pendapatan dia 1 bulan 20,000. Dengan orang yang pendapatan dia 1 bulan dia kata 1,500 lah. 1,500. 1 bulan 1,500 ataupun 2,000 lah kata. Orang 1 bulan dia ada 2,000. Yang saudara ni 1 bulan 20,000. Yang 2,000 ni dengan 20,000. Yang 20,000 saya sebut. Yang 20,000 ni dia sedekah sebanyak 5,000. 5,000. Yang ada 20,000 dia bagi 5,000. 5,000 ni ambil lah. 15,000 untuk aku, keluarga aku. 5,000 ni ambil lah. 5,000 banyak. Yang seorang lagi dia ada pendapatan 2,000, dia ada 2,000, lalu dia bagi 1,000 aja. Separuh dia simpan, separuh untuk diri dia dengan keluarga dia. Dia bagi 1,000. Apa sangat 1,000 dengan 5,000? 5,000 lagi banyak, 5 kali ganda. Tapi dari sudut Islam, pengorbanan yang diberi, berapa peratus yang dia korban, maka dinilai yang memberi 1,000 itu lagi banyak, sebab dia simpan separuh saja. Yang bagi 5,000 nilai banyak, orang kagum, orang muliakan dia, masuk surat khabar, semua popular. Tapi pada dia ada 15,000. Dia bagi berapa persen? Kata dia beri berapa persen aja. Tapi yang bagi 2,000, yang bagi 1,000 ni, walau 1,000 aja saja dia infakkan, tapi separuh harta dia nilaiannya. Maka infak ni bukan dilihat berapa nilai yang kita beri, tapi dia berapa banyak yang kita boleh korbankan. Ini kita kena faham. Kena betul ni. Ada orang miskin dia sedekah, tak sama dengan orang kaya sedekah. Ini kena faham. Orang kaya dia sedekah tak terjejas. Orang miskin dia sedekah, dia ada kesan sikit, dia ada terkesan sikit. Kadang orang ni kita sedia maklum lah, kadang orang susah ni dia nak minta sedekah, biasa dia cari siapa. Kalau kita duduk kat kedai-kedai, orang susah ni dia suka tengok ni pakai kopiah ustaz ni, mesti bagi ni, dia pergi. Ustaz bukan banyak duit sangat. Yang pakai kopiah tu. Dia tak tengok orang tu yang yang ni pakai BMW, dia pergi datang minta. Datuk yang pakai BMW lagi. Contohlah kan. Bahasa dia. Tapi apa yang boleh kita beri, kita berilah. Kita pun bukan banyak duit sangat. Tapi sebenarnya apa yang dilihat, pengorbanan yang boleh kita beri, mudah-mudahan dengan penuh ikhlas. Bukan dilihat nilai, tapi apa yang boleh kita korbankan.
Ini dia, ini kena faham. Banyak lagi kelebihan-kelebihan para sahabat yang disebutkan Nabi SAW. Oleh kerana mereka ini mempunyai kedudukan istimewa di sisi Allah dan Rasulullah, istimewa di sisi Allah dan Rasulullah, maka tidak boleh sewenang-wenangnya mencela dan menghina mereka, apatah lagi merendah-rendahkan mereka. Tak boleh. Kalau kita dengar kisah pertembungan Sayyidina Ali karamallahu wajah dengan Muawiyah, dari sudut sejarah Islam, Sayyidina Ali ni betul, Muawiyah yang salah dari sudut sejarah lah. Tapi kita tak boleh mencerca Muawiyah, kerana Muawiyah sahabat Nabi. Ini kena faham. Berlaku itu sebenarnya untuk kita di zaman ni mengambil pengajaran. Kita mengambil pengajaran saja, tak boleh mencerca sahabat. Kerana perbuatan-perbuatan sahabat tu dijanjikan, salah betul mereka menjadi ilmu kepada kita. Kita ni ambil ilmu dari Nabi dan para sahabat. Kita ambil ilmu. Kalau tak berlaku sesuatu, tak ada hukum, tak jadi hukum, tak ada pensyariatan. Kalau ada sahabat buat salah sebagainya, buat salah tu memang ditentukan. Tujuannya nak ada hukum, nak datang hukum. Ni kita kena faham. Kerana Nabi dan para sahabat ni, perbuatan sahabat tu yang Nabi benarkan jadi suatu pengakuan, takrir, kebenaran. Jadi ada hukum di situ. Jadi kita ambil hukum fiqah pada hari ini kerana kita melihat kepada Nabi dan para sahabat. Ini kita kena faham. Imam At-Tahawi, Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah menyebut, kita mencintai para sahabat Nabi, kita mencintai para sahabat Nabi dan tidak melampau, tidak menyisihkan salah seorang dari mereka. Kita benci dan marah kepada orang yang membenci mereka. Kita tidak sebut tentang mereka melainkan yang baik-baik sahaja. Mencintai mereka adalah sebahagian dari agama dan iman. Membenci mereka adalah perbuatan kufur, munafik dan merupakan sikap yang melampau. Kita bukan saja diajar cinta pada Nabi, cinta pada para sahabat. Berapa ramai anak muda-mudi di zaman hari ini kenal para sahabat Nabi. Pemain bola ialah kenal, artis-artis dia kenal, tokoh-tokoh ada, siapa selebriti dia kenal. Para sahabat dia tak kenal. Ini satu duka cita lah. Itu penting anak-anak, kanak-kanak kita belikan buku-buku cerita, buku-buku cerita tentang para sahabat Nabi, kisah-kisah mereka, supaya mengambil tauladan dari mereka. Ini dia. Sebarang cacian atau penghinaan terhadap para sahabat Nabi adalah perbuatan yang haram dan boleh keimanannya boleh dipertikai. Di mana dijelas dalam kitab-kitab yang muktabar, antara juga dalam hadis yang muktabar, di mana 10 para sahabat yang dijamin masuk syurga. Ada 10 para sahabat yang dijamin masuk syurga, di mana secara jelas yang dijamin masuk syurga antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, itu 4. Kemudian Talha bin Ubaidullah, Zubair bin Al-Awam, Sa'd bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Sa'id ibn Zaid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maka ini 10 yang dijamin masuk syurga. Walaupun disebut 10 orang sahabat yang dijamin masuk syurga, di mana menurut Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, Syarah Jami' As-Saghir, Faidul Qadir, Syarah Jami' As-Saghir, kata Al-Munawi rahimahullah, jaminan Nabi SAW terhadap 10 orang sahabat tidak menafikan jaminan terhadap para sahabat yang lain
Ini kerana secara zahirnya mereka yang dijamin syurga disebut dari kalangan 10 orang para sahabat adalah kerana nama-nama mereka disebut secara serentak. Adapun para sahabat lain disebut secara berasingan. Ada sahabat-sahabat Nabi yang lain disebut ahli syurga juga, tetapi disebut berasingan. Antara disebut dalam kitab Al-Minhaj Al-Muhaddithin wa Sabili Talibihi Al-Muhakkikin fi syarah Sahih Al-Imam Abi Al-Husain. Kata Imam An-Nawawi menyebut bahawa memang sabit, tetap, teguh bahawa Nabi SAW memberi jaminan syurga kepada 10 orang sahabat. Namun begitu sabit juga, tepat juga dalam hadis bahawa Nabi SAW juga memberi jaminan syurga kepada para sahabat lain seperti cucu baginda Hasan Husain yang mana mereka merupakan penghulu para pemuda syurga. Begitu juga nama Uqashah, Thabit bin Qais dan para sahabat yang lain ada disebut ahli-ahli syurga. Bahkan yang jelas disebut secara jelas ahli syurga itu tidak lain dan tidak bukan golongan Muhajirin dan Al-Ansar, yang golongan yang Allah redha kepada mereka dan mereka redha juga kepada Allah. Dan beberapa kelebihan para sahabat Nabi. Pertama, memiliki derajat yang tinggi. Darjatnya tinggi, kedudukannya tinggi, pangkatnya tinggi. Darjah ni kedudukan, pangkat. Maknanya pangkat di sisi Allah Ta'ala. Pangkat kalau di sisi manusia yang kita tengok lah. Tun, Tan Seri, Datuk Seri, yang amat berhormat. Ataupun yang dalam pekerjaan, bidang pekerjaan, majikan-majikan sebagainya. Ini di sisi Allah darjat. Siapa sahaja yang menyertai Rasulullah dan termasuk sahabat Nabi ditentukan darjat masing-masing menurut jangka waktu yang bersama baginda. Keutamaan para sahabat Rasulullah SAW ialah setiap kebaikan yang diberikan kepada makhluk terbaik Allah, yakni Rasulullah, dihitung sebagai amal pahala yang semakin lama semakin menjadikan mereka orang-orang yang mempunyai darjat paling tinggi, kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Sebab mereka membuktikan wujud keutamaan istiqamah dalam Islam dan sentiasa menjadi para sahabat yang setia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pasti adakah kita bila berada di zaman Nabi, adakah kita akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sesuatu perkara yang senang pada hari ini. Hari ini kita nak belajar menuntut ilmu, cari masjid-masjid, surau-surau, cari pondok-pondok, madrasah. Kita nak belajar ilmu agama secara formal, secara tak formal. Maklumat-maklumat yang kita dapat sangat banyak tanpa tekanan yang sangat kuat, sangat besar, tanpa berhadapan dengan senjata dan sebagainya. Ada nak masuk kelas ini orang udur senjata, jangan masuk. Tidak. Alhamdulillah dapat kita duduk dalam pengajian-pengajian ilmu. Tapi mereka para sahabat nak bersama dengan Nabi sangat getir, sangat susah, sangat payah tetap memperjuangkan agama Allah. Yang kedua, para sahabat diakui sebagai orang yang soleh dalam riwayat Muslim, yang artinya engkau telah masuk Islam dengan membawa kebaikan yang dahulu engkau kerjakan. Yang artinya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memeluk Islam dan mengakui kebesaran Allah ketika yang lain menentang dan meragukannya. Nilai persahabatan dalam Islam yang mereka jalin itu membuatkan mereka menjadi orang-orang yang diakui solehnya langsung oleh Allah, dan segala yang mereka perbuat itu dikira sebagai kebaikan. Yang ketiga, para sahabat mendapat keampunan dan pahala yang besar. Para sahabat mendapat keampunan dan pahala yang besar. Dalam surah Al-Fath ayat 29 yang artinya Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah, Muhammadur Rasulullah. Dan orang-orang yang bersama dia adalah tegas terhadap mereka yang kufur, tetapi bersikap kasih sayang sama mereka. Engkau melihat mereka rokok dan sujud, mencari kurniaan Allah dan keredaannya.
Di mana disebut hujung ayat Allah menjanjikan di antara mereka keampunan dan pahala yang besar. Juga merupakan sebaik-baik manusia, golongan manusia yang sebaik-baik selepas para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Disebut dalam riwayat Al-Bukhari yang artinya sebaik-baik manusia pada zamanku, kemudian zaman berikutnya, kan disebut hadis, sebaik-baik kurun aku, kurun selepasku, tsummal ladzina yalunhum tsummal ladzina yalunhum. Juga para sahabat itu adalah yang memberi keamanan bagi umat Islam. Umat Islam hari ini jadi aman. Kelebihannya tidak lain dan tidak bukan berkait dengan para sahabat, perjuangan mereka. Disebut dalam hadis riwayat Muslim yang artinya sesungguhnya bintang-bintang itu ialah yang memberi keamanan bagi langit, dan aku adalah yang memberi keamanan bagi para sahabatku. Jika aku telah pergi, maka akan datang apa yang telah dijanjikan atas para sahabatku, dan para sahabatku adalah mereka yang memberi keamanan kepada umatku. Ini kita akan tengok golongan mereka. Yang keenam, meraih kehidupan hakiki di akhirat. Mereka mendapat keampunan, mendapat syurga, al-fawzul azim, nikmat syurga yang sangat agung. Yang ketujuh, terkena azab bagi yang mencelanya. Yang mencelanya akan kena azab. Disebut dalam surah An-Nur ayat 63 yang artinya maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa ujian atau ditimpa azab yang amat pedih. Ada sebagian orang mencela sahabat Rasul kerana mereka membenci Islam, membenci Islam dan Rasul, termasuk para pengikut yang menyertai baginda, yakni para sahabat, tak boleh dicerca. Perkara ini mendapat azab langsung dari Allah kerana berbuat keji pada orang-orang soleh yang perjuangannya menegakkan agama Allah. Kemudian para sahabat ini merupakan wali Allah yang paling mulia, kerana mereka mempunyai karamah istiqamah. Setinggi-tinggi karamah adalah istiqamah, berdiri betul dengan ajaran Islam. Kemudian mereka melakukan amalan soleh yang terbaik dalam kehidupan. Kita hari ini macam-macam amal soleh. Kita solat, kita ni dah nak puasa, persediaan Ramadan kita. Kita dengan Quran, kita dengan zikir, kita dengan wirid, kita dengan majlis ilmu, macam-macam yang kita laksanakan. Tapi tak lawan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut amal soleh kita. Kalau Sayyidina Abu Bakar tu tak usah cakap lah. Setiap perkara kebaikan dilakukannya. Apatah lagi yang lain-lain di kalangan mereka. Mereka berjihad, mereka berdakwah terus menerus. Ini amal soleh yang sangat banyak. Seperti mana disebut oleh Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Madarijus Salikin mengatakan, fa maqamud da'wah ila Allah afdal min maqamatil abdi. Maka kedudukan mengajak kepada Allah, berdakwah kepada Allah itu selebih-lebih baik dari kedudukan ibadat. Kita beramal ibadat untuk kita lah, amal ibadat. Tapi berdakwah mengajak kepada Allah setinggi-tinggi makam ibadat. Kerana itu adalah sunnah para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian para sahabat pilihan Allah yang tidak mungkin terkeliru. Para sahabat ni memang Allah pilih. Allah pilih. Kita memanglah bukan para sahabat, tapi mudah-mudahan kita mengikuti mereka. Para sahabat memiliki ilmu paling mendalam. Mereka memiliki ilmu paling mendalam. Disebut dalam hadis riwayat Muslim yang artinya para sahabat Rasulullah merupakan generasi terbaik umat Islam. Mereka ialah generasi paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, dan tidak mengada-ngada, tidak melampau-lampau, dan tidak mengada-ngadakan hukum yang lain. Kenalilah keutamaan mereka, ikutilah jejak mereka.
Berpegang teguhlah dengan akhlak dan agama semampu kamu, kerana mereka merupakan generasi yang berada di atas jalan siratul mustaqim. Siratul mustaqim, jalan yang lurus, yang paling dalam ilmu mereka. Ini pernah Abu Ayyub Al-Ansari, orang yang tua, masa perang nak tawan Sultan Al-Fatih, nak tawan kota Constantinople. Nak tawan tu naik kapal. Bila lawan tu berdepan musuh, ada yang pergi masuk tempat musuh macam nak bunuh diri. Lalu ada yang baca ayat Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan kamu mencampakkan diri kamu kepada lembah kebinasaan. Maka dalam ramai-ramai ada sahabat Nabi, Abu Ayyub Al-Ansari, dia tua masa tu, uzur, terlibat perang jihad. Dia beritahu masa ayat ni turun, aku ada, dia kata, aku ada. Bukan itu yang dimaksudkan, wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan kamu mencampakkan diri kamu kepada kebinasaan. Bukan dilihat lafaz zahir ayat itu, tapi yang dimaksud ayat ini mereka yang tak pergi berjihad, sibuk dengan harta benda, kekayaan, tak pergi jihad. Ini yang dimaksudkan mencampakkan diri kepada kebinasaan. Ini Abu Ayyub Ansari dia betulkan maksud ayat ini. Kemudian para sahabat memiliki pandangan yang lurus, pandangan yang tepat. Dalam riwayat Abu Daud disebut, apa yang dipandang oleh para sahabat pasti baik di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh mereka pasti buruk di sisinya. Ini diberi kelebihan. Kemudian yang ke-13, para sahabat sebagai sumber rujukan. Riwayat Abu Daud sebut, sesungguhnya ahli kitab kamu telah terpecah menjadi 72 golongan, dan sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 di antaranya masuk neraka dan satu golongan di dalam syurga, iaitu golongan yang mengikut pedoman aku dan para sahabatku yang berada di atasnya. Maka kita mesti mengikut pedoman para Nabi SAW dan juga para sahabat, mengikut petunjuk Nabi SAW dan juga para sahabat mengambil pedoman. Maka hari ini kita mengikuti aliran akidah ahli sunnah wal jamaah kan. Ini aliran yang sebenar-benarnya, kerana aliran ini adalah aliran yang benar-benar mengikut Nabi, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Kita mesti ikut mereka. Sebab tu selain daripada kita mempelajari ilmu Islam yang wajib, tauhidnya, mengesakan Allah, fiqahnya, hukum-hukum. Fiqah ni kita sebut fiqhul ahwal. Fiqah berkait dengan keadaan-keadaan kita. Contoh, kita nak puasa, kita kena tahu berkait dengan puasa. Kita haji, kita kena tahu tentang haji. Solat, setakat mana kita hari ini, adakah dengan solat kita itu sahaja? Tidak, kita kena memperbaiki apa kelemahan solat kita. Bukan sekadar dari sudut rukun, syarat, sah, batal solat, tetapi dari sudut khusyuk solat. Dari sudut bacaan-bacaan dalam solat, kita kena perhati balik. Takut apa yang kita baca ada yang salah. Juga apa yang kita baca dalam solat yang kita tak faham. Ini dia. Ini antara perkara fiqah. Yang ketiga, tasawuf, akhlak. Tasawuf akhlaknya ulama kita lah metodologi dalam ilmu akhlak. Ilmu akhlak itu dengan metodologinya, metod pelajarannya dengan ilmu tasawuf yang kita pelajari. Di samping itu juga ilmu tafsir Quran, ilmu hadis, hadis Nabi yang kita baca. Di samping itu kita juga membaca sirah-sirah Nabi SAW. Sirah Nabi, sirah sahabat, sirah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Di zaman pemerintahan Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah. Kena baca sirah-sirah ini. Kena baca. Setiap para sahabat Nabi SAW kita kena kenal, kena tahu. Barulah kehidupan kita ni ada erti, ada makna. Ni pun tahu, kena tahu juga. Barulah jalan yang kita ikut ni jalan yang benar. Para sahabat mendapat redha Allah, saya dah sebut.
Seterusnya para sahabat mencintai mereka merupakan tanda keimanan kita. Tanda keimanan tidak lain dan tidak bukan adalah dengan kita mencintai para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Mudah-mudahan kita mendapat barakah keberkatan dari para sahabat, dari Nabi SAW dan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Aku li qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan shalihan. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghanina bi fadlika amman siwak. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lijmil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqan ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atika fawaththikillahumma rabitataha fawaththikillahumma rabitataha fawaththikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdi'a subula'a wa mala'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bi faydil imani bik wa jami'lit tawakkuli alayka wa ahya bi ma'rifatik wa min ala syahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Tasanna bi izzati wal jabarut wa'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'ala al hayy alladhi la yamut. Isrif 'anna al adha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Isrif 'anna al adha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Isrif 'anna al adha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma hawalaina wa la 'alaina, Allahumma hawalaina wa la 'alaina, Allahumma hawalaina wa la 'alaina. Allahumma ja'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin. Allahumma ja'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin. Allahumma ja'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Rabbana ja'alna muqimis salati min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم أحينا بحياة العلماء العاملين وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.